Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah maghrib kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mempertingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala kekurangan dan kelemahan kita, Allah Subhanahu wa taala sentiasa memastikan kecukupan keperluan kita. Dalam kita terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengingati kita. Malah mencintai orang-orang yang sentiasa memperbaharui taubatnya dan sentiasa mensucikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita seharian, subhanallah, kita memerlukan bantuan dan pertolongan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu Allah mengajarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini diajarkan oleh baginda kepada para sahabat hingga sampailah kepada kita, yang Nabi baca setiap kali selepas salat, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang bermaksud, ya Allah, bantulah aku, berikanlah kepadaku pertolongan dan bantuan untuk aku mengingatimu, menyebut-nyebut namamu. Bantulah aku ya Allah untuk aku mensyukuri nikmatmu. Bantulah aku ya Allah agar aku dapat memperbaiki ibadahku dan memperkemaskan persembahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tugasan-tugasan besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, malah amanahkan kepada mana-mana bapa ataupun ayah dalam dia memastikan ahli keluarganya itu sentiasa berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah untuk membina keimanan di kalangan anak-anaknya dan juga di kalangan ahli keluarganya. Terlalu banyak cara yang Islam berikan sebagai pemudah cara untuk kita ini dengan kekurangan dan kelemahan kita sebagai seorang ayah. Walaupun kita ini punya banyak kekurangan dan kelemahan, Allah berikan kepada kita izin untuk kita menimang cahaya mata, untuk kita memperolehi penyejuk mata dan penenang hati di dunia ini, iaitu zuriat anak-anak sebagai harta dan perhiasan dunia yang terindah. Kalau difikir-fikirkan dengan apa yang kita lakukan mungkin dulu, ataupun prestasi kita di zaman dahulu, kemungkinan Allah Subhanahu wa taala melihat ada orang lain yang lebih layak untuk dikurniakan 3 orang cahaya mata, 4 orang cahaya mata, 10 orang cahaya mata. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi seorang ayah ataupun bapa, dan mudah-mudahan itu tidak menjadikan diri kita leka ataupun menjadikan diri kita sombong dan bongkak, berbangga hanya semata-mata dengan jumlah ahli keluarga ataupun jumlah anak-anak yang dikurniakan kepada kita, tetapi juga kita menjadikan ini sebagai syarat dan sebab untuk kita beroleh nikmat serta keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dikurniakan cahaya mata yang ramai,
Ada orang dikurniakan cahaya mata hanya anak-anak lelaki sahaja. Ada orang dikurniakan hanya anak-anak perempuan sahaja. Ada yang tidak langsung dikurniakan cahaya mata. Dan ini adalah merupakan sunnatullah. Perhatikan, ada di kalangan para nabi dan rasul yang Allah kurniakan anak-anaknya itu bercampur lelaki dan perempuan. Contohnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan anak-anak dan juga Nabi Adam alaihi salam. Ada di kalangan para nabi dan rasul dikurniakan anak-anaknya itu perempuan semuanya. Nabi Syuaib alaihi salam sebagai contoh. Ada yang dikurniakan di kalangan nabi dan rasul, anak-anaknya itu lelaki sahaja, seperti Nabi Ya'qub alaihi salam. Ada juga di kalangan para nabi dan rasul yang Allah kurniakan rezeki bukan dalam bentuk cahaya mata, seperti Nabi Isa alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, yang tidak dikurniakan cahaya mata dalam kehidupan. Dan ini membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada di kalangan manusia suami isteri ini yang dikurniakan oleh Allah, yahabu liman yasha'u inatha. Dikurniakan cahaya matanya itu semua anak-anaknya daripada nombor 1 sampailah tak kira nombor berapa, semuanya perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada yang dikurniakan anak-anak daripada nombor 1 sampai seterusnya, semuanya lelaki. Bukan merupakan kafarah, tapi itu merupakan antara bentuk qada, pelaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dan kadar jumlah dan ketetapan yang Allah berikan kepada setiap manusia dia berbeza. Wa yaj'alu liman yasha'u aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Ada di kalangan pasangan, dan mungkin inilah yang paling ramai contohnya di dunia, yang dikurniakan jumlah anak lelaki dan wanita bercampur. 2, 3 lelaki, 3 perempuan, 4 lelaki, 2 perempuan dan sebagainya. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga ada di kalangan mereka yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, buatlah macam mana sekalipun usaha, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki untuk mereka itu dalam bentuk yang lain, tapi tidak dikurniakan cahaya mata. Ia juga bukan bermakna kekurangan, tidak juga bermakna dia hanya makan seafood lebih sahaja, ataupun hanya makan sayur tak makan daging saja. Tetapi ini adalah merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Atas segalanya, berapa sekalipun zuriat anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita di dunia ini, maka kita mempunyai tanggungjawab sebagai seorang ayah untuk memastikan pembinaan iman anak-anak ini sentiasa berada pada jalan yang betul. Yang pertama, iaitu disebutkan dalam kitab Asas Kekeluargaan dalam Islam, ta'wid at-tifli munzu bulughihi 'amain 'ala kalimati tauhid. Membiasakan anak-anak bermula daripada usia kecil lagi dengan perkataan-perkataan tauhid. Perbezaan antara kalimah tauhid dengan aqidah juga bagi ibu-ibu dan ayah mesti jelas. Perkataan aqidah ini bermakna ikatan ataupun simpulan, kontrak, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah merupakan satu bonding yang tidak boleh untuk dileraikan ataupun untuk dirungkai atau juga untuk dibatalkan. Itu maknanya akidah. Di mana saja anak kita berada, dia ada ikatan, dia ada mempunyai simpulan. Ikatan yang bukan sekadar ikat, tetapi ikat yang sukar untuk dileraikan kerana dia disimpul rapi dengan kemas. Manakala perkataan tauhid adalah bukan sekadar mempercayai adanya Tuhan, kontrak yakin Allah itu ada, Tuhan itu ada, tetapi meyakini dan memastikan anak-anak itu sentiasa yakin bahawa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan. Allah itu sifatnya Esa. Allah itu sifatnya tunggal dan satu. Dan hanya Allah lah satu-satunya tempat untuk mempersembahkan ibadah dan tidak pada yang lain. Lantas
Di antara cara yang pertama pembinaan iman adalah membiasakan agar adanya tardid, artinya pengulangan sebut, pengulangan ucap, pengulangan dengar kepada anak-anak tadi, agar dia biasa mendengar nama Allah. Dia sentiasa faham tentang konsep tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan perkataan itu bermula daripada lisan hingga akhirnya dia berbekas dalam hati dan ditunjukkan dengan amalan. Di sini memberikan ekosistem ataupun pusingan yang penuh serta lengkap tentang maksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu menyebut dengan lisan, mempercayai dengan hati, menyebut dengan lisan dan menzahirkan dengan anggota-anggota badan yang zahir. Dia tidak hanya sekadar disebut, tidak hanya sekadar diingat, tetapi menunjukkan bahawa Allah itu satu, mesti dizahirkan dengan anggota badan. Telinga, mata, lisan, tangan, kaki, semuanya perlu untuk berfungsi pada anak tadi untuk menzahirkan rasa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pembinaan iman anak-anak yang perlu untuk dipelopori ataupun diketuai oleh ayahnya, dibantu oleh ibunya dalam kehidupan adalah tahfiz al-walad hadis Jibril alaihi salam al-madhkur fihi arkanil iman wa arkanil Islam, iaitu memastikan anak-anak kita menghafaz, bukan sekadar tahu tapi hafaz. Jadi nak bagi anak-anak ni hafaz, mak dan ayah kena hafaz dululah. Hafalan ini bukanlah merupakan suatu perkara yang tabu ataupun susah sangat. Setengah orang meletakkan ataupun mensyaratkan faktor umur. Muda-muda bolehlah hafal. Kawan yang dah tua ni, kawan yang dah berusia ni, taklah berapa boleh sangat. Subhanallah, ada benarnya, namun daripada sudut yang lain, ada juga tidak benarnya. Kalau kita perhatikan dalam sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sedikit jumlah di kalangan sahabat Nabi yang menerima Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam ketika usia mereka telah pun berusia 50-an, 60-an, 70-an dan sebagainya. Dengan usia yang sebegini, bukan sedikit juga di kalangan para sahabat yang akhirnya menjadi hafiz, menjadi penghafaz Al-Quran, yang banyak mengingat ayat-ayat Al-Quranul Karim. Lantaran itu usia tidak boleh selama-lamanya dijadikan alasan untuk kita menjadi statik, tidak bergerak. Maklumat kita tentang agama setakat tu sahajalah. Hafazan kita pertambahan surah, kalaupun tak surah, pertambahan ayat-ayat yang dihafal, ayat-ayat baru, dia tidak bertambah, macam tu sahajalah. Maka perlu diusahakan agar sentiasa ada sebab dan juga ruang untuk kita mempertingkatkan hafalan dan bacaan Al-Quran. Tidak cukup sebenarnya kita lepaskan tanggungjawab, aku dah tak boleh hafal Quran dah, aku hantar anakku kat sekolah tahfiz. Bayarlah bulan-bulan berapa tinggi sekalipun sekolah swasta, janji dah hantar. Kenalah juga ada usaha daripada ibu dan ayah agar dapat, kalaupun tidak sama dan sehebat anaknya dalam menghafaz Al-Quran, setidak-tidaknya bertambahlah hafazan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadikan mana-mana ruang, suasana, perayaan, sambutan dan sebagainya sebagai satu cara ataupun syarat untuk kita berusaha menjadi sebab untuk mempertingkatkan hafazan Al-Quran. Contohnya, lusa ini sambutan Maulidur Rasul, mengingati peristiwa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara bagaimana kita nak ulang ingat dan sambut, mengambil i'tibar dan pengajaran, ada banyak cara masing-masing. Masjid surau juga punya banyak cara. Namun pada fikir saya, satu daripada mungkin yang boleh kita perhalusi ataupun kita usahakan adalah dengan melihat dan mengingat ibrah sejarah bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hafazan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala pernah menegur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
rujuk dalam surah Al-Qiyamah. Lihat pada ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Yang bermaksud, jangan kamu wahai Muhammad, janganlah kamu cepat menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, ataupun kamu mempercepatkan pergerakan lisanmu dan lidahmu hanya semata-mata kerana kamu nak cepat membaca Al-Quran. Ayat ini turun kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali datangnya malaikat Jibril membawa ayat Al-Quran, membacakan kepada Nabi ayat Al-Quran. Kadang-kadang satu ayat, kadang-kadang lebih, kadang-kadang keseluruhan surah, kadang-kadang sebahagian daripada surah. Maka Nabi SAW sebagai manusia biasa, ada sedikit kerisauan. Takut-takut ayat yang dibaca tadi itu Nabi terlupa. Kerana itu Nabi nak cepat ulang apa yang dibaca oleh Jibril alaihi salam. Umum seperti mana kita biasa pun begitu juga. Kita nak pastikan agar kita tak lupa. Jadi sebelum habis tu kita dah ulang balik dah. Nak ingat balik semula apa yang dibaca. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi teguran yang mengangkat kedudukan Nabi, bukan teguran yang menunjukkan ada kekurangan dan kesalahan. Bukan macam kita. Kita manusia bila ditegur artinya kita kena terima. Jangan bila orang tegur kita, kita sombong ataupun kita rasa teguran ini tak ada makna. Kita perlu untuk mengambil iktibar dan juga untuk melihat kod-kod benar ada dan kekurangan tu pada diri kita, maka kita perbaiki. Jangan merasakan diri kita sukar untuk menerima teguran, pandangan, ulasan ataupun nasihat daripada orang lain kerana kita manusia. Namun Nabi SAW dalam Quran bila ditegur, itu pertamanya menunjukkan betapa tingginya, rapatnya dan intimnya hubungan di antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi SAW. Artinya walaupun Nabi tak buat salah, tidak ada apa-apa kesilapan, Allah tetap menyebut nama Nabi dan Allah menegur Nabi menggunakan ganti nama diri kedua dalam Al-Quran, iaitu kamu wahai Muhammad, awak dan sebagainya, seolah-olah berada di hadapan secara fizikal. Ini juga termasuk di dalam bab gaya bahasa persembahan Al-Quranul Karim, iaitu bila ingin menunjukkan rapatnya suatu perkara dan kedudukan itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggunakan ganti nama diri kedua, seolah-olah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berhadapan rapat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak menunjukkan kemarahan, sama ada kemarahan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun suatu perkara itu sifatnya jauh, maka Allah akan menggunakan ganti nama diri yang ketiga. Seperti dia, mereka, haulai ataupun ulaika dan sebagainya, yang membawa makna ada gap, ada jurang, ada distance di antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Lantaran itu, kita ini kalau kita perhatikan dengan anak-anak pun, subhanallah, kita tidak memerlukan tunggu anak tu buat silap baru kita nak menyebut namanya, memanggil panggilan namanya, ataupun nak membetulkan dia. Kadang-kadang anak tu tak buat salah pun, tapi kita dah pesan 3-4 kali sebelum benda tu berlaku. Nak pergi kenduri kahwin rumah orang, dalam kereta tu dah 3-4 kali round dah kita bagi nasihat pada anak. Ni sekarang depan orang salah, yang ni jangan buat, jangan pergi sini, jangan dekat rumah orang buat begitu begini. Benda belum berlaku, tetapi kita sebut dan sebut kerana ianya menunjukkan betapa rapatnya hubungan kita dengan anak-anak. Kalau orang jenis tak kisah, maka anak-anaknya akan kurang daripada nasihat ataupun teguran ataupun panggilan nama. Dan teguran inilah yang sebenarnya digambarkan dalam Al-Quran bila Allah tegur, menunjukkan tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas
Ini menunjukkan betapa benar bila Allah kata jangan ulang, bagi Jibril alaihissalam baca sampai habis dulu. Sebab pada ayat yang lain, iaitu dalam surah Al-A'la, pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menyatakan sanuqri'uka fala tansa. Kami iaitu Allah akan bacakan, ajarkan kepada kamu wahai Muhammad ayat-ayat Al-Quran dan kamu tidak akan lupa. Allah memberikan jaminan dan janji Nabi tidak akan lupa mana-mana ayat pun dalam Al-Quranul Karim. Lantaran itu kita yang mudah lupa ini, maka kena kita biasakan dan ingatkan. Ingatkan anak-anak tentang rukun iman. Ingatkan mereka tentang rukun Islam. Tidak sekadar secara literal ataupun menyebutkan perkataan satu persatu. Seperti dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kisah tentang Jibril alaihi salam datang berpakaian serba putih lintas padang pasir, yang ketika itu kalau siapa-siapa lalu padang pasir mesti ada kesan pada jubahnya, sama ada komoknya ataupun debunya, tapi yang ini datang dalam keadaan suci bersih. Tanya kepada Nabi depan sahabat, Jibril yang menjadikan ataupun represent dirinya itu macam manusia, tentang rukun Islam dan juga rukun iman. Ingatkan pada mereka tentang perkara-perkara ini sentiasa, agar ia sentiasa berada secara visual pada diri anak-anak tadi. Yang ketiga, irsyadut tifli lil imani billah wa qudratihil mu'jizah wa ibda'i ar-ra'i', iaitu memandu bimbing ataupun memberikan pengajaran kepada anak-anak, tidak tinggalkan anak seorang-seorang, ajar dan juga didik anak-anak itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman kepada kudrat Allah dan juga kelebihan-kelebihan ciptaan-ciptaan hebat Allah Subhanahu wa taala. Bawa anak-anak untuk melihat perkara-perkara yang boleh menjadikan dia membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan akal minda. Melihat kepada alam, lihat kepada pokok, matahari, bulan, bintang. Ajarkan kepada mereka, kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Tunjukkan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah ini kita tidak lihat, tapi Allah melihat kita. Innahu la yudrikuhul absar wa huwa la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak boleh dilihat dengan mata kasar, tapi Allah melihat semua yang ada kerana Allah mencipta. Lantaran itu cara untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala pada anak-anak adalah dengan melihat benda yang di depan mata itu tak ada, sebenarnya ada. Mengajar anak-anak untuk beriman perkara yang tidak hanya dilihat dengan mata kasar, tetapi dilihat dengan keimanan dan juga keyakinan. Sesuai dengan sifat pertama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita buka Al-Quran, sifat pertama orang yang bertakwa dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi, iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Iman dulu dengan benda yang tak nampak, maka lebih mudah untuk beriman dan percaya dengan perkara yang nampak. Tapi kalau sekiranya orang meletakkan syarat, seeing is believing, aku nak tengok dulu, nampak dulu baru aku percaya, maka sukar untuk dia diajak ataupun dididik untuk mempercayai perkara-perkara yang bersifat ghaib ataupun yang tidak nampak. Ajarkan kepada anak-anak tentang dosa dan pahala yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Berikan kepada dia contohnya apa yang Nabi terangkan, makna dosa dan makna pahala di dalam hadis-hadis sahih. Antaranya bila ditanya tentang pahala, Nabi kata husnul khuluq, iaitu pahala ini artinya akhlak yang baik. Apa-apa perbuatan yang baik yang anak-anak ini buat depan mak dan ayahnya, dengan kawan-kawannya, ataupun depan gurunya, atau juga pada siapa-siapa saja yang dia kenal ataupun tidak, bila anak tadi offer any good deeds, dia menawarkan apa-apa perbuatan yang baik,
Beritahu kepada anak, orang nampak ke tidak, orang pandang ke tidak, walaupun orang tahu, orang hargai ataupun tidak, itu adalah pahala. Kerana Nabi sebut pahala ini adalah husnul khuluq, akhlak perangai yang baik. Sama ada orang perhati, dirakam, ditular ataupun tidak. Berikan kepada dia konsep pahala ini cukup besar. Dan biar dia nampak itu, biarpun tidak visible pada mata kasarnya. Dan Nabi sebut tentang dosa. Makna dosa pula adalah ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Apa-apa benda yang kamu buat yang menjadikan hati kamu terdetik. Sebenarnya dosa ini bila seseorang tu dia buat, dia menjadikan hati kita tu tersentuh. Hati, subhanallah, benda yang suci, suatu yang sangat halus sifatnya. Orang kalau buat benda jahat, benda tak baik, dia akan terasa pada hati dia. Dia gelak ke, kuat-kuat depan orang, dia senyum ke, dia suka ke, tapi hati dia tu akan terdetik. Sebab itu bila orang buat jahat, biasanya kalau kita lihat dalam mana-mana TV ke, drama ke, filem ke, dan dia nak buat benda tak baik tu, ataupun dia dah buat benda tak baik, apa dia punya reaksi? Bahasa badannya apa? Akan pandang kanan, dia nengok kiri, nengok atas, kok ada orang nengok dia. Ia adalah merupakan satu refleks. Kerana Nabi kata benda yang tak baik ini, hati akan terasa, wa karihta ayattali'a alaihin nas. Maknanya akan timbul dalam hati kamu rasa, kalau boleh janganlah ada orang tahu aku buat benda ni. Kalau baiknya jangan sampai ada orang tahu, sudahlah. Biarlah benda ni jadi rahsia. Biarlah langsung tak ada orang perasan apa yang aku buat tadi. Ia adalah merupakan tanda perbuatan itu adalah merupakan perbuatan yang berdosa. Subhanallah, selagi mana hati ini, hati yang tidak menjadi dalam Quran sebut hati yang keras, selagi mana hati itu masih boleh dilentur, boleh menerima nasihat, boleh tenang mendengar ayat Allah, bila orang yang sama buat kesalahan, dia akan terasa dalam hati. Dan ini juga di antara hikmah, the wisdom. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, subhanallah, punyalah ramai orang buat kesalahan. Punya banyak orang buat dosa. Punya ramai orang buat jenayah. Tetapi bila buat jenayah, bila buat dosa, bila buat kesalahan, dia tidak dihukum di dunia ini. Dia terlepas daripada hukuman. Jangan tengok orang lain lah. Kita sendiri pun dengan kekurangan kita, kita buat salah. Zaman muda kita, zaman tak berapa muda kita, kita buat kesalahan. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak balas dan tu juga, Allah nak bayar, istilahnya bayar cash. Masa tu juga kita buat salah, masa tu juga Allah berikan balasan. Subhanallah, Allah mampu. Allah terlebih mampu untuk beri kerana Allah mengetahui segala-galanya. Tetapi lihatlah kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita, orang lain buat salah, Allah tangguhkan balasan buruk itu. Allah tangguhkan azab itu kepada kita, bukan kerana kita hebat, bukan kerana kita terlepas, tetapi kerana Allah nak bagi ruang agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaran itu berlaku di dunia ini, setengah orang dia jadi marah. Apa salah orang ni buat salah tapi tak dihukum? Dia ni buat dosa tapi tak diturunkan azab. Kenapa tak datang halilintar ke peti ke sambar tengok depan orang bahawa puas hati aku tengok? Kadang-kadang orang marah kerana orang lain terlepas. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Dan sebenarnya bicara tentang tadi, antara hukuman yang paling besar, yang paling sakit, yang paling berdarah lukanya adalah hukuman yang Allah Subhanahu wa taala kenakan pada hati. Tak perlu tunggu orang lain hukum. Tak perlu tunggu pembalasan hukuman azab daripada yang lain. Hati ini dah jadi azab. Kenapa? Sebab bila orang buat benda yang tak baik, dia simpan dalam hati dia. Dia ada rasa,
Ya Allah, minggu lepas aku buat ni. Ya Allah, 2 tahun lepas aku buat ni. Memanglah orang tak tahu aku dah bertaubat, tapi ya Allah, rasa bersalah itu ada dalam hati. Dan hati ni dia bawa ke mana-mana. Sepanjang usia kehidupan kita, kita bawa hati ini ke mana-mana. Rasa bersalah itu. Sebab itu kalau orang putih dia kata, tak payah hukum, no bother. There's no bother, there's no urgency because your own conscience will bother you. Rasa conscience itu, rasa hati kamu itu sendiri yang akan menghantui kamu bila kamu buat salah. Kamu tak datang mana-mana kuliah, orang tak tegur. Tak datang mana-mana tazkirah ceramah, orang tak nasihat. Terlepas daripada nasihat orang, tapi yang ini ni, yang ada di dalam hati ini hukuman yang tak boleh bawa bincang. Kerana kita bawa ke mana-mana. Selagi kita tidak berdamai dengan Allah, selagi kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi itu yang di dalam ini tidak tenang, dan bila ini tak tenang, inilah hukuman yang besar. Subhanallah. Yang menjadikan tidurnya tak lena, buat kerjanya tak semenggah, senyum pun tak berapa nak senyum, suka pun tak berapa nak suka, tak lepas istilahnya di dalam kehidupan. Lantas kita bawa anak-anak kita untuk meningkatkan keimanannya dengan meningkatkan sensor hati anak tadi itu agar dia merasa muraqabatullah. Rasa yang Allah itu melihat. Ada rasa God consciousness. Dia tidak buat baik, dia tidak solat hanya bila dia dekat rumah sahaja. Atau dia depan kita. Atau dia travelling dengan mak dan ayahnya. Tapi dia tetap akan solat, dia tetap akan jaga aurat, dia tetap akan jaga perintah Allah, walaupun mak dan ayahnya beribu batu dengan dia. Hantar belajar luar negara ataupun ke negeri mana selain Selangor dengan KL ni. Jauh-jauh pergi sekalipun, anak tadi itu kalau sensornya itu kuat dan peringatan itu diberikan, maka dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala secara berterusan, biarpun ada batasan dan limit pada ibu dan ayahnya. Yang keempat, adamu ihmal ayyi su'al min at-tifl fi janib al-aqidah warada kull dhalika liqudratillahi azza wa jal. Yang membawa maksud bila kita nak bersoal jawab dengan anak, maka elakkan ataupun kurangkan, kalau boleh tak ada langsung lagi bagus. Buangkan sikap menangguh-nangguhkan jawapan bila anak bertanya. Ataupun jangan meremehkan soalan-soalan anak, khususnya bila anak bertanya tentang agama. Jangan pula kita gelakkan, kita ketawakan, ataupun kita tunjuk muka sindiran dan sebagainya pada soalan-soalan yang anak tadi tanya tentang agama. Kalau kita mempunyai keterbatasan tak mampu untuk menjawab, maka menjadi tanggungjawab kepada ayah dan ibu untuk mencari sumber jawapan. Tunjukkan kepada anak tadi keseriusan kita dan betapa kita menghargai soalan-soalan yang dia tanya. Soalan-soalan yang dia tanya contohnya nyawa kat mana? Kenapa tak boleh nampak Allah? Kenapa solat? Kenapa ada rukuk dan sujud dan sebagainya? Kita rasa kadang-kadang soalan ini soalan yang lekeh ataupun yang menyusahkan kita. Namun yang boleh kita jawab, maka jangan dilengahkan, berikan jawapan, tunjukkan reaksi dan respon. Kalaupun tidak daripada kita, kita dapatkan daripada yang lain. Ini akan menjadikan anak ikut peringkat umurnya. Kalau sekiranya soalan itu diabaikan, buat tak pandang, buat dengar tak dengar, tanya pada ayah, ayah macam ni maksud qada ni apa ya? Qadar ni apa? Engkau tanya mak kau. Pasing kepada mak ni satu jawapan yang berpuluh tahun dah dia diwarisi. Silibus sukatan mana pun tak tahu. Kita balik kerja penat, kau tanya mak kau. Ataupun tukar sikit ayat. Kau dah tanya mak kau, dah tanya mak kau ke belum? Kalau dah tanya, itulah jawapan ayah sama. Subhanallah. Cuba jadikan diri kita rasa berminat dengan apa yang nak ditanya. Lebih-lebih lagi bila anak-anak ini masih berada di peringkat sekolah. Sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Sebab anak-anak ini, the moment dia dah keluar daripada sekolah menengah, ataupun the moment dia dah habis sekolah rendah, habis sekolah,
Dia dah tak bukan lagi anak kecil yang kita boleh dokong. Yang senang-senang kita boleh panggil dia datang. Yang senang-senang kita boleh peluk dia, kita boleh dakap dia masa dia kecil. Zaman tu akan habis. Anak-anak ni akan besar dan dia akan meninggalkan kita. Ataupun kita yang meninggalkan dia. Antaran itu peluang yang ada dengan anak-anak ini, subhanallah, dia adalah merupakan satu peluang keemasan. Kerana tempoh masa itu sangat sekejap dan juga tidak lama. Lantaran itu, apa-apa ada ruang untuk kita initiate sebarang komunikasi dengan anak-anak tadi, maka usahakan dan jangan dilengahkan. Dan kalau boleh, setakat yang mampu, dalam bab-bab agama apa-apa yang kita tahulah, biarlah kita ini ambil the privilege untuk menjadi tenaga pengajar yang pertama kepada anak-anak. Biar anak-anak tu nanti bila umur dah 30, 40, dia ingat yang ini yang mula-mula ajar aku perkataan ni bapa aku. Yang mula-mula sebut ayat ni depan aku mak aku. Bukan jiran, bukan pakcik, bukan orang lain. Kita kena create dan cipta suasana-suasana sebegitu agar kita diingat menjadi guru yang pertama. Biarpun kita bukan merupakan guru yang sempurna kepada anak-anak tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kemudahan malah kekuatan kepada kita untuk menjadi seorang ibu dan ayah yang berterusan tanpa ada sebarang rasa penat lelah untuk memastikan anak-anak kita memperolehi keimanan yang setingginya kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya-Allah menjadi jariyah, pahala yang berterusan kepada ibu dan ayahnya apabila sudah tidak berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah pastinya daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah surat al-Asr. Subhanakallah bihamdika. Astaghfirullah. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله